Cukuplah. Okey, kita pergi kepada tempoh masa haid. Sekarang ni takrif haid lepas dah. Tinggal lagi dua benda yang penting yang perlu kita kena tahu dalam perbahasan haid. Yang keduanya adalah umur perempuan yang boleh didatangi haid. Yang keduanya adalah tempoh masa haid. Kita akan bincang tempoh masa haid dulu. Katanya sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sebanyak banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yawmun wa laylatun wa aktharul ajal khamsun ila 'ashratin wal ghalibu situn wa illa sab'atun tuqaribu. Terjemahan, boleh datang haid setelah 9 tahun. Itu dipanggil umur boleh perempuan didatangi haid. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 yang hampir, lebih kurang 6 hari ataupun 7 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, kalau kita buka kitab asal, kita akan dapati bahawasanya banyak pengarang kepada kitab At-Taqriratus Sadidah dia menaqal perkataan Matan Az-Zubad. Kerana dia menaqal perkataan Az-Zubad? Kerana kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan adalah kitab fiqh mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya apa yang disebut di dalam kitab Matan Az-Zubad adalah yang mu'tamad, tu yang pertama. Yang keduanya, kebiasaan penuntut ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i dia mengapa kitab Matan Az-Zubad. Kalau dalam nahu, kalau orang nak alim dalam ilmu nahu, dia mengapa Matan Alfiyah karangan Imam Ibn Malik sebagai contoh. Kalau dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah kitab Matan Az-Zubad. Mungkin ada sebahagian daripada kita pernah belajar kitab Matan Az-Zubad. Jadi dalam kitab Taqriratus Sadidah dia banyak menyebut kitab Matan Az-Zubad. Okey, rasanya kalau hak gitu boleh baca belakang. Kalau sekadar tu rasanya boleh baca sendiri. Tapi kita apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kita bukan hanya sekadar tu saja kita baca, kita kena hurah. Yang pertamanya, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Itu paling minimum. Jadi kalau darah keluar tak cukup sehari semalam, maka dalam mazhab Imam Syafi'i darah tersebut bukanlah darah haid. Katakanlah orang puang, dia keluar darah bermula pada 8 pagi Isnin. Contoh 8 pagi Isnin. Tiba-tiba pada pukul 6 pagi Selasa berhenti dah darah. Okey, dia keluar darah mula pada 8 pagi Isnin. Lepas tu pukul 6 pagi Selasa, jadi baru 22 jam. Betul tak 22 jam? Betul ke salah kira Betul tak? Betul Okey, 8 pagi Isnin keluar darah, 6 pagi Selasa berhenti darah. Cukup 24 jam, 8 pagi Selasa. Maka darah tersebut bukanlah darah haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana paling kurang, akal, paling sedikit, paling minima adalah 24 jam. Sehingga kan kalau tak cukup setengah jam, katakanlah pukul 7.30 berhenti dah darah. Okey, boleh faham? Maka darah tersebut bukanlah darah haid. 7.45 berhenti dah, tinggal 15 minit lagi. Kalau kita dah beralah 15 minit, macam kita pergi beli kan, dah cukup piti 5 sen lagi. Kata tuang kedai, apa nak bayar 5 sen? Dalam masalah haid tak buat gitu. Dalam masalah haid paling minimum sehari semalam. Tak ada dah yang kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham? Kalau kita ni 24 jam lah. 24 jam. Cuma kalau orang yang suka mikir, dia akan mikir dah jam kita guna sekarang ni. Dulu mana ada jam-jam? Orang dulu nak kira mana? Tak gitu. Kita ni kita kira jam kan? Kita pakai jam. Tahu tak jam ni baru lagi, bukan lama. Ada jam gini di zaman Rasulullah ada? Ada? Ada ke tak? Tak ada kan? Baik. Jadi jam di zaman Rasulullah ada, di zaman tabi'in tak ada ke ada? Ke ada? Cuma bagi satu athar. Walaupun tidak sahih pun tak apa, hak dhaif pun tak apa, hak yang mengatakan ada wujudnya jam di zaman Rasulullah atau di zaman tabi'in. Tak ada. Dia baru lagi. Hak yang kita pakai jam Jadi dah kalau sekarang ni
Benda ni start daripada dulu lagi, bukan baru kitab ni. Kitab barulah, cuma perbincangan dia adalah daripada dulu lagi, bermula daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia berguru, ada guru dia bersambung sanak sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi dah kira dulu, nak kira mana? Kita ni kira jam. Dan dulu kira mana? Okey, kita kena ingat, walaupun kan dulu dah pakai jam, tapi orang dulu dia ada cara untuk menentukan waktu. Orang dulu dia ada cara untuk menentukan waktu. Kita ni cara menentukan waktu adalah jam. Orang dulu dia tengok peredaran matahari sebagai contoh. Tidak, dia dah tahu kan dia masuk waktu sembahyang. Okey, boleh faham kan? Dia dah tahu lagu mana masuk waktu sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dia orang dulu dia tahu juga. Bahkan kalau kita tengok penentuan waktu, ataupun orang dulu mahir dalam menentu waktu, dia lebih mahir daripada orang kita ni lagi. Orang dulu, orang dulu memang mahir dalam menentukan waktu, sebab dia biasa dengan menentukan waktu melihat kepada pergerakan matahari. Kita duduk laut, satu contoh, kita duduk laut, kita dia tengok awan gelap. Orang ke laut, orang tua-tua dulu dia tahu berapa jam lagi akan turun hujan. Kalau balik darat dang ke dok, oh dia kata tak dang dadang, dia pun tahu sahur dia ada gelombang. Dia kata dang balik darat. Kita tahu tak? Tengok awan gelap berapa minit lagi nak tunggu hujan, tahu tak kita? Tak. Orang dulu dia tahu. Bukan tahu ni kerana dia kasyah, dia mengetahui perkara gaib, tak, bukan. Dia ada cara dia ada pedoman dia. Okey, boleh faham tak? Okey, kita sekarang ni penetapan waktu dengan jam. Dulu tidak ada jam, tapi orang dulu pun tahu cara penetapan waktu dia. Okey, katakanlah kalau orang dulu, contoh orang dulu ni, bagi orang mikir ni, biasanya orang mikir, orang yang banyak mikir, dia kena jawab lah permasalahan lagu ni. Jadi katakanlah orang dulu, orang puang dulu dia keluar darah pagi. Oh, dia kata pagi ni 1/4 siang hari baru. Jadi nak cukup ke tidak 1/4 siang hari? Contoh. Jadi nak cukup 24 jam, kena 1/4 siang hari esok. Tiba-tiba darah berhenti sebelum sampai 1/4 siang hari esok, jadi bermakna cukup 24 jam. Anda buat contoh. Okey, untuk faham lagu mana cara orang dulu menetapkan masa. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan darah haid, dah darah hamil. Sini berlaku khilaf. Ada setengah kata darah fasad, ada setengah kata darah istihadah. Sama ada ulama yang mengatakan darah fasad ataupun darah istihadah, kedua-dua berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada perempuan tersebut meninggal, diwajibkan kepada perempuan tersebut sembahyang. Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, apabila kita kata ni benda yang penting, anda saja buat sedua supaya ada takut hak yang muslimat, hak yang ada keinginan untuk mengajar akan datang untuk buat daurah, dia dapat menggunakan kaedah hak yang kita guna dalam program daurah kita. Baik. Okey, yang keduanya, ketika kita kata sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Jadi apabila keluar darah, kalau orang mikir, adakah orang puang ni tak boleh sembahyang ataupun masih lagi boleh sembahyang melainkan kena cukup sehari semalam? Okey, boleh faham tak? Di mana pertanyaan tu? Orang puang boleh faham ke tak? Sekarang ni kita kata benda sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tak cukup sehari semalam, bukan haid. Faham? Ketika mana orang puang keluar darah, tak siapa lagi sehari semalam, katakanlah mula keluar darah pukul 8 pagi Isnin. Okey? Jadi masuk Zuhur pukul 1. Tak siapa lagi pukul 1 sehari semalam. 8, 9, sejam, 10, 11, 12, 1 baru 5 jam. Okey, soalannya Zuhur ni dia kena semayang ke tak boleh semayang tak? Okey, boleh faham? Nampak pada Zuhur ni tak boleh semayang lagi sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Belum apabila darah tak cukup lagi sehari semalam, maka pada Zuhur ni kena semayang lagi lah, sebab kita tidak boleh menghukumkan haid melainkan apabila cukup sehari semalam. Nampak tak? Tapi sebenarnya hak yang zahir saat itu bukan lagu tu hukum. Hukum dia apabila keluar darah. Okey, apabila keluar darah walaupun tak cukup sehari semalam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham tak? Dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Patut apabila dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, orang puang boleh sembahyang ke tak? Tak boleh sembahyang. Maksudnya semata-mata perempuan melihat darah walaupun tak cukup sehari semalam, yang mana darah saat itu duduk dalam tempoh haid.
yang kemungkinan darah keluar secara berterusan sampai ke sehari semalam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid secara zahir. Okey, boleh faham tak apa? Sekali lagi, ni ada live ni, dia live ni kena dia kerak, dia kerak yang kita rayak mula-mula tadi tau. Oh, jadi ustaz kata kalau dah cukup sehari semalam tak boleh sembahyang lagi lah, dia kerak. Padahal kita buat contoh aja tadi, faham? Ni di antara benda yang bahaya ni. Benda-benda gini memang bahaya, dia tak boleh kerak tau. Kita tengok, kita rayak saat itu, kita rayak benda yang salah dulu. Sebab kadang-kadang di dalam bahasa Arab ataupun dalam benda kaedah yang disebut oleh ulama, benda bididdiha tatamayyazul asya'. Mesti dengar perkataan tu, bididdiha tatamayyazul asya'. Dengan bid, dengan lawang bagi sesuatu, dia terbeza sesuatu tersebut. Kadang-kadang kita hura benda ni kita tak faham, kita hura lawang dia, baru nampak kadang-kadang. Sebab kita hura benda yang salah dulu untuk kita faham permasalahan. Okey, boleh faham? Bididdiha tatamayyazul asya'u, dengan lawang bagi perkara dapat terbeza perkara tersebut. Kadang-kadang kita tidak faham apabila kita jelaskan sesuatu perkara, melainkan kita kena jelaskan lawang dia, baru faham dia. Okey, sekarang ni sekali lagi ya, kita kata sekurang-kurang darah perempuan adalah sehari semalam. Jadi kalau tak cukup sehari semalam, bukan darah haid. Okey, dia akan timbul kalau orang yang mikir lah. Kalau orang tak mikir, ia tidak akan timbul benda lagu ni. Orang suka mikir. Jadi kalau keluar darah tak cukup lagi sehari semalam, boleh nak ukur haid lalu, sedangkan sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, boleh faham? Katakanlah dia keluar darah pada 8 pagi Isnin. 8 pagi Isnin keluar darah, lepas tu nanti Zuhur bolong. Okey, jadi dia keluar darah pada 8 pagi Isnin, nanti Zuhur pukul 1.30, kata pukul 1.30. Sebenarnya dah sampai pukul 1.30 Zuhur sekarang ni kan, contoh je 1.30. Jadi apabila masuk 1.30, jadi sampai lagi 24 jam, tak sampai lagi. Sedangkan sekurang-kurang darah haid sehari semalam. Soalannya, masa 1.30 masuk Zuhur saat ni, orang puan tak boleh sembahyang dah ke ataupun masih lagi wajib sembahyang? Kalau tengok kepada sekurang-kurang darah haid sehari semalam, tak cukup lagi sehari semalam, mesti kena sembahyang dulu. Okey, boleh faham? Okey, dia tidak soalan lah, kemuskilan lah. Okey, sebenarnya apabila perempuan tengok darah, yang darah saat itu adalah di dalam tempoh haid, darah saat itu dalam tempoh haid, perempuan tu memang umur yang selayak dah keluar darah haid, maka terus kita hukum darah tersebut darah haid walaupun tak cukup lagi sehari semalam. Maksudnya orang puan pukul 1.30 masuk Zuhur, wajib tak sembahyang? Tak wajib sembahyang, tak boleh dia sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Okey, dah kan darah dah cukup lagi sehari semalam? Betul, darah dah cukup lagi semalam, sehari semalam, tapi kita mengambil hukum zahir. Bagaimana hukum